Tahukah anda untuk STR 2024 jika dibandingkan dengan STR 2023, hampir kesemua kategori penerima bakal menerima setiap fasa kecuali untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun. Untuk STR 2023, seperti ramai yang ketahui, ada beberapa kategori yang tidak menerima untuk fasa ketiga dan juga fasa keempat. Tetapi untuk STR 2024 ini, kebanyakan daripada kategori penerima akan menerima setiap fasa 1 sehinggalah ke fasa 4, kecuali seperti yang dinyatakan sebentar tadi untuk kategori bujang, yang mana seperti kebiasaannya kategori bujang akan menerima sekitar 2 kali pembayaran ataupun 3 kali pembayaran. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Jadi dalam video pada kali ini kita nak menceritakan berkaitan dengan jadual bayaran untuk STR 2024. Perkara yang paling basic, paling asas sekali yang perlu anda ketahui supaya tidak keliru dengan informasi-informasi lain yang mungkin bercanggah dengan informasi sebenar untuk STR 2024 ini. Seperti yang dinyatakan di awal video sebentar tadi, jika dibandingkan untuk STR 2023, seperti ramai yang sedar, STR 2023 ada ramai sebenarnya kategori ataupun penerima yang tidak menerima untuk pembayaran fasa ketiga dan keempat. Terutama sekali untuk kategori isi rumah pendapatan RM2,501 ke RM5,000 yang tidak mempunyai anak ataupun mempunyai 1 ke 2 orang anak, di mana mereka ini hanya menerima untuk fasa 1 dan 2 dan ada yang menerima sehingga ke fasa ketiga saja, tetapi tidak lagi menerima untuk fasa keempat. Kategori bujang jangan ceritalah, kerana seperti kebiasaannya mereka antara golongan yang paling sedikit menerima dan fasa yang mereka terima juga adalah yang paling sedikit juga. Jadi jika dibandingkan dengan STR 2024 ini, hampir semua kategori kecuali kategori bujang 21 ke 59 tahun akan menerima fasa 1, 2, 3 dan 4. Untuk mereka yang masih lagi tidak mengetahui jadual pembayaran untuk STR 2024, pembayaran paling pertama sekali bakal dilakukan untuk fasa pertama pada bulan Februari pada bulan depan, Februari 2024. Kemudian bakal diikuti pembayaran fasa kedua pada bulan April 2024. Seterusnya, pembayaran fasa ketiga yang bakal dilakukan pada bulan Ogos 2024 dan fasa terakhir fasa keempat akan dilakukan pada bulan November 2024. Walau bagaimanapun, pembayaran ini adalah tertakluk kepada perubahan terhadap keputusan kerajaan yang bakal dibuat dari masa ke semasa jika ada keperluan untuk mengawalkan dan sebagainya. Jadi buat masa sekarang ini untuk pembayaran fasa pertama masih lagi kekal pada bulan Februari 2024 dan dijangkakan akan kekal pada bulan Februari 2024. Seperti yang dinyatakan sebentar tadi, hampir semua kategori bakal menerima untuk setiap fasa pembayaran kecuali kategori bujang 21 ke 59 tahun. Dan ini adalah antara sebab penyebabnya kenapa untuk pembayaran fasa pertama ada kategori yang menerima serendah RM100 untuk isi rumah. Yang biasanya jika dibandingkan pada pembayaran STR 2023, pembayaran fasa pertama hampir kesemua menerima RM300. Untuk kategori isi rumah, tak kira mereka ini pendapatan di bawah RM2,500 ataupun pendapatan RM2,501 ke RM5,000. Tetapi untuk STR 2024 ini, walaupun amount pembayaran setinggi RM500, tetapi harus diingatkan untuk kategori isi rumah ada yang bakal menerima serendah RM100 jika dibandingkan dengan pembayaran STR 2023. Pembayaran yang rendah ini adalah sebenarnya untuk mengimbangkan pembayaran setiap fasa bagi membolehkan kategori ini menerima setiap fasa sehinggalah ke fasa keempat. Kita ambil contoh untuk kategori isi rumah pendapatan RM2,501 ke RM5,000 yang tidak mempunyai anak, jumlah keseluruhan diluluskan untuk mereka adalah RM500, kekal sama seperti pembayaran STR 2023. Jadi kalau STR 2023 dahulu bagi kategori ini RM2,501 ke RM5,000 pendapatan yang tidak mempunyai anak, RM500 itu dipecahkan kepada 2 bayaran fasa, iaitu fasa pertama dan fasa kedua, RM200 dan RM300. Jadi mereka ini sebenarnya tidak lagi menerima pembayaran fasa ketiga dan keempat untuk STR 2023. Jadi ramai yang bising pada waktu itu kerana mereka tidak lagi menerima untuk pembayaran fasa ketiga dan keempat.
untuk STR 2024 ini, bayaran pertama itu telah pun dikecilkan kepada RM100 saja untuk pembayaran fasa pertama nanti bagi kategori ini. Ini membolehkan pengimbangan bayaran untuk setiap fasa itu bakal dilakukan untuk kategori ini, yang mana mereka berkemungkinan besar akan menerima setiap fasa pembayaran. Kalau diikutkan RM100 pembayaran fasa pertama, ada lagi baki RM400 yang dijangkakan akan dipecahkan berkemungkinan besar RM150, RM150 dan RM100. Cuma belum lagi diketahui dengan jelas RM150, RM150 itu dibayar fasa bila dan 100 terakhir itu dibayar pada fasa bila. Begitu juga dengan kategori isi rumah pendapatan RM2,501 ke RM5,000 yang mempunyai 1 ke 2 orang anak, di mana jumlah keseluruhan kekal RM750. Pembayaran fasa pertama hanya menerima RM150. Jadi amount yang kecil ini akan diimbangkan agar RM750 itu boleh dipecahkan untuk 4 fasa pembayaran untuk Februari, April, Ogos dan November nanti. Bagi mereka yang mungkin masih lagi keliru yang tidak mengetahui pembayaran fasa pertama berapa untuk mereka, untuk kategori pendapatan RM2,500 ke bawah, isi rumah tidak kira ada anak tanggungan ataupun tiada anak tanggungan, akan menerima RM500. Mereka ini boleh dibayar jumlah yang besar kerana kalau diikutkan daripada jumlah yang bakal diluluskan agak tinggi untuk mereka ini. Sebagai contoh, yang mempunyai 1 ke 2 orang anak RM1,500, mempunyai 3 ke 4 orang anak RM2,000 dan 5 ataupun lebih orang anak akan menerima RM2,500 jumlah keseluruhan asas STR 2024 ini. Jadi pembayaran fasa pertama RM500 itu masih lagi ada baki yang besar untuk mereka ini yang bakal dipecahkan untuk pembayaran fasa kedua, ketiga dan juga keempat nanti. Untuk kategori isi rumah pendapatan RM2,501 ke RM5,000 seperti yang dinyatakan sebentar tadi, yang tidak mempunyai anak tanggungan akan menerima jumlah keseluruhan RM500, di mana pembayaran fasa pertama RM100, 400 paki itu akan dipecahkan 3 fasa yang berikutnya. Untuk yang mempunyai 1 ke 2 orang anak, jumlah keseluruhan diluluskan adalah RM750. Pembayaran fasa pertama RM150, ada lagi baki RM600 yang bakal dipecahkan untuk 3 fasa yang berikutnya. Yang mempunyai 3 ke 4 orang anak akan menerima RM1,000. Jumlah pembayaran fasa pertama adalah RM250. Ada lagi baki RM750 yang akan dipecahkan 3 fasa berikutnya. Dan terakhir, untuk mereka yang mempunyai 5 ataupun lebih orang anak, jumlah keseluruhan adalah RM1,250 yang akan dibayar untuk pembayaran fasa pertama adalah RM300. Ada lagi baki RM950 yang akan dipecahkan untuk 3 fasa yang berikutnya. Bujang 21 ke 59 tahun, pembayaran fasa pertama adalah RM100. Ada lagi baki yang dijangkakan berkemungkinan besar akan dipecahkan lagi ke 2 fasa pembayaran, RM100 lagi dan RM150. Terakhir, untuk bujang warga emas 60 tahun dan ke atas, jumlah keseluruhan adalah RM600. Pembayaran fasa pertama RM150, dijangkakan akan kekal RM150 untuk 3 pembayaran fasa yang berikutnya bagi menggenapkan RM600. Dan harus diingatkan, amount yang dinyatakan sebentar tadi tidak termasuk untuk SARA 2024, yang mana SARA 2024 bagi kategori isi rumah akan menerima RM1,200 kalau mereka berada dalam data e-Kasih, tak kira miskin ataupun miskin tegar, yang akan dipecahkan kepada 12 bulan pembayaran. Kalau tidak berada dalam data e-Kasih akan menerima RM300 untuk SARA 2024. Bujang 21 ke 59 tahun akan menerima SARA RM150. Bermakna jumlah keseluruhan untuk mereka adalah RM350 STR 2024 campur RM150 SARA akan menggenapkan RM500. Untuk bujang warga emas yang menerima RM600 jumlah keseluruhan asas STR 2024 akan menerima SARA 2024 RM150 juga kalau mereka tidak berada dalam data e-Kasih. Kalau berada dalam data e-Kasih, mereka akan menerima RM1,200 yang akan dipecahkan kepada 12 bulan pembayaran RM100 setiap bulan. Jadi guys, buat masa ini itu saja informasi terkini berkaitan dengan STR 2024. Untuk panduan anda juga boleh merujuk di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah.
Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.